Assalamualaikum, Tajahau. Salam sejahtera semua. Ni man hao ma? Kamu semua apa khabar? Okey. Perkongsian Lausa pada hari ini ialah tentang perkataan karakter Cina atau yang kita biasa sebut atau dengar Hanzi. Hanzi. Hanzi itulah karakter Cina. Jadi mungkin di sini Lausa kongsikan beberapa perkataan yang paling asas untuk kamu cam atau kamu kenal. Jadi mudah lepas ni kamu cuba baca tanpa ping-in. Okey? Okey, yang pertama ialah daripada 1 sampai 10 lah saya nak kongsikan nombor iaitu angka 1 sampai 10. Kita lihat slide di sini. I 1. R 2. So, garisan pertama mestilah lebih pendek daripada garisan yang kedua. Tapi tidaklah terlalu ketara panjang pendek dia. Okey, 2. 3. San. Okey, san pula ada 3 garisan kat situ dan garisan yang paling pendek adalah garisan yang di tengah-tengah. Dan garisan yang ketiga bawah tu adalah lebih panjang sedikit. Macam mana pun dia kena panjang. Dia yang bawah tu lebih panjang daripada yang atas. Jadi san, tapi yang kat tengah-tengah tu dia pendek sedikit. Okey, 4 macam mana? Bukan lagi 4 garis pula kan? Tapi yang 4 ni ialah kalau kamu nak buat pengecaman, perkataan 4 adalah dalam petak. Jadi se. So kamu buat pengecaman kalau nombor 4 di dalam petak. Warna kuning tu kan? Se. Nombor 5 ialah okey. 6. Okey, itu 6. Ci 7. Jadi kamu buat pengecaman kamu tengok perkataan, ini 6 ini 7. Cubalah. Okey. Pa. Okey, perkataan 8 tu tidak bercantum kiri dan kanan yang dia punya slanting tu kiri kanan tidak bercantum. Pa. 9. Cio. Dan 10 shirt paling mudah nak cam sebab dia hanya cross kat situ kan. Ada apa tu? Yalah. Tu palang tu kan. Jadi kat sini langsung nak kamu cam perkataan terutamanya nombor 7 dan nombor 9. Sebab biasanya para pelajar yang baru belajar dia mudah keliru perkataan 7 dan juga 9. Ci dan juga cio. Seterusnya perkataan apa pula? Okey, ren iaitu bermaksud orang. Okey, dan juga nombor 12 ialah ke. Ni dia ada kaki kat tengah-tengah tu. Kan? Jadi ke itu adalah penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan untuk semua. Okey, penjodoh bilangan untuk semua. Jadi kita lihat contoh. Boleh baca tak yang ini? Ika ren, betul. Satu orang. Makna seorang. Ni. Jiu ke ren bermaksud apa? 9 orang. Okey. Tu perkataan tu. Seterusnya kita lihat. Ini mestilah kita tahu perkataan saya, awak, dia. 13, 14 dan 15. Kamu kena tahu yang ni sebab dalam perbualan kita biasa sebut wo, ni, ta kan. Jadi kamu ingat 14, kamu camkan perkataan 13, 14, 15 tu. Okey, wo, ni, ta. Wo, ni, ta. Okey. Kalau plural, makna lebih daripada satu orang, kita biasanya akan tambah perkataan men. Nombor 16 ni, men. Jadi agak-agak boleh tak kamu baca yang ini? Ni apa? Woman. Ni men. Ni taman.很好. Okey, kita camkan perlahan-lahan. Baca satu-satu. Woman, ni men, taman. Okey, seterusnya.
perkataan te iaitu kepunyaan atau punya. Okey. So camkan perkataan te ni. Kita sekarang ni kita buat proses pengecaman dahulu. Okey, kalau nak tulis boleh tulis. Nanti ada masa kamu tulis, boleh tulis. Okey, nak pengecaman dulu. Te. Oh, yang ni perkataan te. So agak-agak dah boleh baca ke belum? Saya punya kan? 我的. Lepas tu? 你的. Awak punya. Ya. 他的. Dia punya. Yes. Kalau kamu boleh baca, maknanya kamu dah mula mengecam perkataan tersebut. Okey. Lagi satu cara-cara dia, kalau kamu dah start cam perkataan ini, kamu dah boleh type hanzi dalam WhatsApp kamu, Telegram, dan bila kita berbual dengan kawan-kawan dekat message kan, kamu message kawan-kawan, kamu dah boleh type hanzi dah. Ini juga salah satu cara untuk kamu familiar dengan perkataan tu. Nampak je terus boleh baca. Okay, seterusnya, cie cie, cie cie. So ini adalah perkataan kakak. Cie cie. Ni macam mana nak baca? Betul. 对，很好。我的姐姐 kakak saya. Itu maksud dia. Xian sheng. Xian sheng ialah encik. So rasa nampak tu gambar Mr. Bean, kita panggil Han Dou Xian sheng. Xian sheng tu encik, Mr. Tapi Xian sheng ni ada dua maksud. Satu encik, satu lagi suami. Okey, tapi pastikan kamu cam perkataan Xian sheng ini. Okey. Xian sheng, ini Xian sheng. So macam ni macam mana nak baca? 很好。姐姐的先生 suami kakak. Kakak punya suami, so suami kakak. Mama. Mama. Ni kamu tahulah, mak. Papa. Papa. Ayah. Jadi, bagi orang perempuan, okey, ini perkataan nui. Nui, perempuan. Nui ialah perempuan atau wanita. Kalau kamu tengok ada gambar kat tepi tu, itu adalah macam mana dia create perkataan nui ni. Dia membayangkan kedudukan wanita ini. Okey, daripada tradisional kepada simplified Chinese. Okey, bila kamu dah tahu yang itu adalah perkataan wanita, kan? Tengok nampak tak yang warna kuning tu? Nui. Jadi untuk biasanya untuk sesuatu yang ada kaitan atau sinonim dengan perempuan atau wanita, memang akan ada lambang nui tu. Misalnya yang inilah. Cie cie. Nui campur dengan perkataan warna hijau tu dia jadi cie cie. Cie cie. Lagi satu apa? Mama. Mama. Itu kalau nak buat pengecaman. Okey, ada lambang wanita dekat situ. Okey, seterusnya ci. Ci. Okey, nombor 24 tu ci. Kamu tengok tulisan dia bercantum. Tapi kalau tak bercantum, kosong kat tengah-tengah itu adalah dia hampir sama, tapi untuk ini kamu kena pastikan apa beza kat situ. Oh, yang tu satu bercantum, satu tak bercantum. Yang bercantum tu ialah berapa ataupun how many. Ci. Yang kita biasa sebutlah ci ke ren, ci dian, ci xing qi ci. So, ci tu. How many. Cubalah baca ni. Ci ke ren. Kamu baca dulu, nanti langsung bagi jawapan. Ji ke nuer. Ji ke nu. Itu tadi perempuan. Ji ke nuer. Jadi nuer bermaksud anak perempuan.
我的女儿 anak perempuan saya. Okey. Dah boleh buat perlahan-lahan buat pengecaman Seterusnya ialah Lausu tambah sedikit perkataan. Tadi antara ci dengan kan. Sekarang ni antara le dengan zi. Okey, le dengan zi. Beza dia kamu nampak kan? Ada garis kat tengah-tengah itu sahaja. So zi yang ini bermaksud anak. Okey, anak. Anak kids yang lahir lah. Zi anak. Le tu perkataan maksud dia kamu tahulah sudah. Beza dia sikit je kan? Tambah satu garis dah jadi anak. Okey. Baca yang ini. 几个儿子了? Dah berapa anak lelaki? Dah berapa orang anak lelaki? 几个儿子了? 4个儿子了. Dah 4 orang anak laki-laki. Kamu boleh baca kan? Kalau boleh baca, tahniah. Seterusnya. Tian. Tian tu ialah, kalau maksud tian tu saja, maksud dia titik. Jadi kalau kita kata tian tu jadi pukul 1, pukul 2, 2 tian, 3 tian. Tian dekat sini kita kaitkan dengan masa lah dulu Makna pukul berapa, pukul berapa, jam berapa, tian tu. Lihat contoh. 几点了? Dah pukul berapa? 几点了? Okey, yang ni Lausu dah bacakan untuk kamu. Yang ni kamu boleh baca sendiri tak? Betul kan dalam petak tu nombor 4. 4点了. 4点了. Okey. Seterusnya perkataan ta dengan xiao. Ta tu nampak tulisan tu Lausu besarkan dia sebab perkataan ta bermaksud besar. Xiao tu nombor 27 tu Lausu kecilkan dia sebab maksud dia kecil. Okey. Cuba baca yang ini. Kak Long, kakak sulung. Ta jie,很好. Seterusnya. 小姐, maksud dia cik kan? Maria 小姐, so 小姐tu cik. Itu perkataan ta. Kamu tengok cara menulis dia. Dan ada sedikit macam nak dekat sama, tapi untuk tian cuma ditambah lagi satu garis di atas. Kamu perasan tak? Ada 2 garis kat situ kan? Itu adalah tian. Tian ni bermaksud hari hari. Contohnya kalau kita nak kata hari-hari, kita boleh sebut tian. Tian tu lah kamu camkan perkataan tian. Kalau hari Ahad kamu jumpa perkataan tian ni, sing qi tian. Beza dia sedikit je antara ta dengan tian. Okey, seterusnya 29, 30, 31 ialah Jing, Ming, Zuo. Jing, Ming, Zuo. Camkan Okey, Lausu bagi contoh. Jing tian. Tian kan kita belajar tadi. So kamu boleh baca, cuba baca. Jing tian. Maksud dia apa? Hari ini. So, 今天 ialah ini perkataan dia. Maksud dia hari ini. 明天 esok. Nampak perkataan ming untuk esok. 明天 esok. Okey, kalau nak diterangkan maksud yang ming tu sahaja, maksud dia ialah terang benderang, cerah. Okey. Okey, sebab apa? Dia adalah gabungan perkataan re dengan yue. Re tu sun, matahari ni,
dan juga yue ni bulan. Nampak tak? Matahari pun terang, bulan pun terang. Bila dia sekali dalam satu ni, dia akan jadi terang benderang. Okey, itu maksud perkataan Ming lah. Jadi kalau untuk perkataan esok, kita baca sebagai Ming Tian. Ming Tian. Jadi dalam masa yang sama, bila kamu buat pengecaman Ming ni, kamu kena ingat yang sebenarnya kamu buat pengecaman perkataan R dan juga yue juga. Okey? Okey, tengok contoh. Okey, untuk perkataan semalam dulu. Zuo tian pun ada R kan? Zuo tian. Okey. Jadi bila kamu dah tahu perkataan Ming ni tadi adalah gabungan R dengan yue. Jadi agak-agak boleh ikut teka. Kali ini hari apa? Ahad kan? Xing Qi Ri. Xing Qi Ri. Dan langsung kongsikan juga perkataan Xing Qi ni sebab dia ada dua maksud. Dia bermaksud minggu, ataupun kalau ditambah nombor di belakang dia menjadi hari lah. Hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu jadi Xing Qi nombor. Tapi kalau kamu baca yang ini Xing Qi Ri. Ri kat sini maksud dia hari Ahad. Boleh baca tak? Itu bulan berapa tu? Bulan Jun, 6月 dan Xing Qi Ri, hari Ahad. Jingtian Xing Qi Yi, hari ini hari Isnin. Yang tu boleh baca. Nampak tu ada gabungan matahari dengan bulan. Itu perkataan Ming Jadi kamu bolehlah baca, camkan perkataan dia. Ming Tian Xing Qi Er. Esok hari Selasa. Yang ni pula baca dulu tau. Okey, jawapan dia Jingtian Xing Qi Si. Hari ni hari Khamis. 昨天星期三, semalam hari Rabu. Langsung nak bagi sikitlah cara kamu nak cam. Ingat, kalau perkataan esok tu ialah gabungan antara bulan dan matahari tu kan. Matahari dengan bulan tu. Jadi untuk perkataan semalam pun ada matahari sahaja. Jadi kalau kamu nak cak, yang ni, ini perkataan semalam ni. Okey, itu mungkin itu cara paling santai lah kita nak buat pengecaman. Kan? Okey. Esok bulan 12. Esok Disember. 明天12月. Semalam bulan 11. Kan? Semalam November. 昨天11月. Dan seterusnya tadi kita dah belajar perkataan R, dah kenalkan perkataan R iaitu matahari itu R atau sun kan. Jadi yang ini perkataan baru kita ialah sheng. Sheng tadi perkataan xian sheng tu. So yang ni boleh baca sheng ri. Sheng ri bermaksud birthday. Baca dulu. Bapa de sheng ri. Bapa de sheng ri, hari lahir ayah. Okey, yang ini juga perkataan shi. Okey, nampak kan? Tetap ada perkataan R dekat atas tu. Jadi pelan-pelan lah kamu sambil-sambil sebenarnya dah dapat dah ada cara-cara nak mengecam satu-satu perkataan dia. Okey, shi ialah maksud ialah is RM shi.
Boleh juga kalau kamu nak tulis. Okey. 昨天是我的生日。昨天是我的生日. Semalam ialah hari lahir saya. Okey, seterusnya nian, tahun. Macam tak perkataan yang warna oranye tu? 很好，pandai, 聪明。今年 tahun ini. 明年 tahun depan. Nian macam ni tulisan dia. Okey. Seterusnya perkataan tidak atau no. Bu. Bu. 去 pergi. 去 pergi. Camkan perkataan dia bu dengan 去. Okey, perkataan pu tu dia punya shengtiao tu ada dua jenis kan. Dia akan berubah apabila pasangan dekat sebelah ada tu tone dia pun ada syarat-syarat lah, berbeza-beza. Jadi kalau nak kata tak pergi, kalau kita nak baca perkataan tak pergi ni, kita tukar shengtiao pu tu kepada shengtiao yang kedua. 不去 不去. Tak, rasa buat selingan sedikit lah yang kita pernah belajar dulu. Okey. Ni boleh baca. 去年 maksud dia apa? Tahun lepas. 去年 tahun lepas. Jom try yang ini pula. Betul. 他去了. Dia dah pergi. Dia dah jalan lah. Dia dah pergilah. Dah pergi KL ke, dah pergi apa ke. Yang ini 我不去. Saya tak pergilah. 我不去. Okey. Cuba baca tau. Cuba baca. Seterusnya perkataan 早 dan 上. Zao tu kan pagi. Pagi tu matahari terbit, betul? Saya nampak tak perkataan zao dekat atas tu ada gambar matahari. Jadi ini adalah pagi. Zao. Zao. Untuk perkataan 上, kamu lihat tulisan dia. Dia berada di belah atas. Garisan panjang dekat bawah tu, atas tu ada perkataan 上. Jadi kalau macam pagi kita sebut apa? 早上. Gabungan warna kuning dan warna hijau. 晚 malam. Okey, malam. So ini perkataan malam. Saya nak baca tu. 晚上 ye, 很好. 晚上 malam. U. Ni U yang petang U petang tu. Ni lah saya nampak tu, belah atas dan belah bawah. Shang dengan xia. Buat pengecaman dekat situ, mana up and down. Shang atas, xia bawah. Jadi boleh tak kamu baca? Kalau pagi macam pukul 10 pagi tu kita sebut apa? Shang wu. Betul, yang warna biru tu kan. Shang wu. Itu macam pukul 10 pagi, 9.30 pagi tu kita sebut shang wu. Dan petang pukul 3 petang, 4 petang, xia wu. Xia wu. Jadi camkan perkataan tu. Shang dengan xia tu mudahlah kamu nak camkan. Tengok tulisan pun dah tahu dah.
Okey, seterusnya perkataan hao yang kita biasa panggil, biasa sebut ni hao, hen hao. Ni hao ma hao. So hao ni gabungan perkataan ni. Tadi kita belajar perkataan perempuan atau wanita tu, nampak tak? Dan juga zhi. Zhi ni ialah bayi tu. Bayi atau anak. So gabungan kedua-dua ini dapatlah perkataan hao. Okey, dikatakan bayangkan maknanya dia macam seorang ibu, seorang wanita ibu, dia ni ada anak kan, dia dukung tu. Jadi itu dikatakan satu saat yang indah. Jadi satu saat yang sangat bagus apabila mempunyai inilah, ni kamu lihat gambar ni, satu suasana yang indah kan antara ibu dengan anak tu. Jadi itulah yang di simboliknya perkataan hao tu tadi. Hao. Cuba baca. 早上好, betul. 早上好, selamat pagi. 晚上好, selamat yang malam, good evening tu. 晚上好. Cuba. Okey, langsung bagi jawapan dia. 上午, 下午, 下午好. 上午好. Ulang 上午. Yang pagi pukul 10 pagi tu kan, 下午 petang, 上午好 selamat pagi yang pukul 10 pagi tu, 下午好 selamat petang. Kalau kamu boleh baca, tahniah. Seronok kan bila dah boleh baca. Okey, langsung tambah sedikit perkataan cong. Sebab apa? Cong ni mudah je nak camkan. Sebab cong ni maksud dia tengah. Kamu lihat garis yang garis tegak tu dipotong kat tengah-tengah. Cong ni adalah tengah maksud dia. Jadi kalau tengah hari, cuba baca tu nombor 1 dan nombor 2. Zhong Wu dan Zhong Wu hao, selamat tengah hari. Yes. Han hao. Okey, ni tadi lah sudah kongsikan perkataan nui untuk wanita atau perempuan. Dan sudah tentulah nak kaitkan dia dengan lelaki. Perkataan lelaki ni gabungan dua perkataan ni. Kalau kamu nampak atas tu perkataan sebut dia tian. Tian tu sawah bendang. Jadi li kat bawah tu, li adalah tenaga. Maksud dia tenaga. Jadi dikaitkan kalau orang yang pergi bekerja, bercucuk tanam kat sawah pada waktu-waktu zaman-zaman dulu adalah orang lelaki, kan? Jadi itulah simbolik dia. Perkataan nan tu tadi. Nampak tak? Senang nak camkan perkataan lelaki. Ingat sawah bendang, lepas tu tenaga. Li tu. Lelaki pergi bekerja. So kita sebut nan, lelaki. Dan apa yang kamu buat sekarang ni lah, kamu sedang belajar. So belajar ialah xue, xue. Boleh cuba tulis juga. Okey. Boleh baca tak? Ke sekolah. Macam mana nak baca ke sekolah? Shang xue. Okey. Warna biru tu? Sekolah rendah. Xiao xue. University. Da xue. Jadi xue ni maksud dia belajar. Okey. Kita ke sekolah, kita sebut shang xue. Shang tu adalah satu perbuatan juga. Sebelum ni kamu belajar perkataan shang ke, kan? Hadir kelas, hadir kuliah. Shang tu satu perbuatan. Hadir itulah. Jadi kalau kita kata hadir ke sekolah ke, hadir pergi belajar ke, apa semua kita boleh sebut sebagai shang xue. Universiti kita belajar ialah da xue. Da tu bermaksud besar. So universiti adalah satu organisasi yang sangat besar. Okey? Jadi universiti. Jadi kalau universiti tempat belajar tu kecil, xiao xue, itu yang
membawa maksud sekolah rendah. Okey, itu mungkin cara untuk kamu nak cam mana satu sekolah rendah, mana satu universiti. Cubalah. Okey, jawapan dia去 pergi, 大学 university, 我去大学 saya pergi university, 我不去大学 saya tak pergi university. Kalau tak ingat, kamu tengok balik, kamu tengok berulang-ulang. Jom kita buat latihan sedikit. So, bagi masa untuk kamu baca dulu dan kamu cek jawapan dia betul ke tidak. Ni hao, salam sejahtera. 我的妈妈 mak saya. 她的姐姐 kakak dia. Jawapan dia, 我是学生 saya ialah pelajar. 他不是学生 dia bukan pelajar. 我们是大学的学生 kami ialah pelajar university. 我们是大学生 kami ialah pelajar university. Okey, nombor 6 dengan nombor 7. Yang panjang dia ialah 大学的学生, university punya pelajar. Jadi boleh juga kita ringkaskan sebagai pelajar university, iaitu 大学生. Jawapan dia, 今天早上 pagi hari ini, iaitu pagi ini. Tahu, maksud dia pagi ini, tapi kalau terjemahan dia hari ini pagi. Yang 9, 昨天晚上 malam semalam. 10, 5点 pukul 5. Nombor 11 apa? 明天下午6点 pukul 6 petang esok. Okey, kamu baca dulu. Jawapan dia, 爸爸的生日 hari lahir ayah. 我的生日是4月7号. Hari lahir saya ialah 7 April. Boleh juga kalau nak sebut r untuk hari bulan tu. 4月7日 boleh. 14, 今年是1986年. Tahun ini ialah tahun 1986. 去年 tahun lepas. (16) 先生. Encik atau suami, 先生. 17, 他的先生. Dia punya suami, maknanya suami dia. 18, Maria 小姐, Cik Maria. 19, Maria 的大姐, kakak sulung Maria. Okey. Yang kedua terakhir ialah 男人. Boleh teka tak lelaki ke perempuan tu? Kan? Orang lelaki kan? Kamu ingat kan? Itu. Orang lelaki yang turun bekerja di sawah bendang. Dan 女人, orang perempuan. Okeylah. Rasanya kamu dah adalah cara-cara nak buat pengecaman tu. Jadi rasa harap kamu
Boleh tengok berulang-ulang supaya kamu cam dengan mudah. Nampak je terus baca, nampak je terus baca. Okey. Kalau kamu dah familiar dengan perkataan-perkataan ini, maknanya adalah dalam Hansa, dalam pemahaman kamu ada 50, lebih kurang 50 patah perkataan Hansa yang kamu dah boleh baca. Okeylah, 加油! Selamat berusaha. 再见!